Perang di Rusia, dan ya, saya tulis dengan betul, masih berterusan. Kita akan lihat peta yang gila itu sebentar lagi. Tetapi saya perlu dedahkan perkara utama untuk hari ini. Perang ini semakin menjadi tidak mampan untuk rakyat Rusia biasa. Dan semuanya adalah hasil daripada beberapa keputusan sekatan awal dari Barat yang akhirnya memberi kesan kepada Moskow. Ya, hari ini adalah penerokaan menarik tentang gabungan antara MILF dan polisi reinsurance. Dan saya bangga menjadi orang pertama yang pernah menggabungkan kedua-dua perkara itu dalam sejarah manusia. Selain itu, kita juga akan cuba memahami mengapa Kremlin sendiri tidak melakukan apa-apa mengenainya. Mengetepikan kehebatan peribadi saya bermain kata, kempen utama yang saya maksudkan sudah tentu adalah serangan Ukraine ke atas pusat pengedaran wildberries. Dan ya Tuhan, Amazon Rusia sedang dimusnahkan lebih cepat daripada hutan hujan Amazon yang sebenar. Ini adalah peta Rusia yang diiktiraf di peringkat antarabangsa, dengan semua lokasi yang telah dimusnahkan, dibakar atau menjadi tidak selamat. Anda akan perasan terdapat tumpuan di sekitar Moskow atas sebab-sebab yang jelas. Saya ada satu di luar peta, kerana ia berlaku di Crimea. Dan walaupun mereka masih berada di sepertiga barat negara itu, mereka mula bergerak ke arah timur. Pagi tadi sahaja, anda boleh tambah laporan 3 lagi di Volgograd, Tatarstan dan kali kedua di seberang Selat Kerch. Selain itu, nampaknya Ukraine telah menyerang pusat pengedaran pesaing utama wildberries, Ozon, yang sebelum ini mungkin cuma terkena tempias apabila beberapa kemudahan wildberries berdekatan menjadi sasaran. Kita telah sampai ke tahap di mana Firepoint, syarikat yang paling dikenali sebagai pengeluar peluru berpandu jelajah Flamingo, walaupun drone mereka bertanggungjawab untuk serangan-serangan ini, sedang bermain sejenis wildberries bingo di media sosial. Dan ya, saya memang maksudkan begitu. Teka dengan betul lokasi sasaran seterusnya dan anda boleh memenangi salah satu rantai kunci berjenama Firepoint ini. Dan jika anda tertanya-tanya, kenapa ia dipanggil MILF Tech, memandangkan ini adalah rancangan keluarga tentang peperangan, saya hanya boleh mengandaikan bahawa MILF bermaksud Missing Inventory Logistics Failing. Atau mungkin kerana CEO-nya seorang wanita dan beliau sedang menyindir stereotip jantina terhadap wanita dalam industri pertahanan. Oh ya, beliau dilahirkan pada tahun 1992. Sekiranya golongan milenial yang lebih tua perlukan satu lagi sebab untuk menilai semula apa yang telah mereka lakukan sepanjang hidup mereka. Apapun, Firepoint sangat berpuas hati dengan kekacauan yang mereka timbulkan dan tidak takut menggunakan rakaman kerosakan dari Rusia sendiri untuk meningkatkan kehadiran mereka di media sosial. Tetapi walaupun media sosial berasaskan MILF itu menarik, kisah sebenar di sebalik masalah Rusia sekarang ialah insurans. Ya, sistem keuangan lama yang membosankan sekali lagi menjadi punca masalah. Perniagaan memerlukan insurans untuk melindungi diri daripada pelbagai risiko yang mereka hadapi setiap hari. Anda mungkin mempunyai model perniagaan yang hebat dan sentiasa menguntungkan. Tetapi ada kemungkinan kecil sesuatu boleh menjadi bencana besar. Sudah tentu, anda tidak mahu satu masalah kecil merosakkan sumber pendapatan yang biasanya boleh dipercayai. Jadi anda mengambil insurans sebagai perlindungan terhadap kemungkinan buruk yang jarang berlaku itu. Namun, peperangan mengganggu keseluruhan operasi. Model perniagaan yang diambil oleh syarikat insurans adalah untuk mengumpulkan risiko. Kebakaran di sebuah kilang, sebagai contoh, adalah satu kejadian yang jarang berlaku dan akan menjadi bencana kepada syarikat tertentu di lokasi tersebut. Tetapi jika sebuah syarikat insurans melindungi 100 kilang yang berbeza, terdapat jauh lebih sedikit variance dalam hasil yang dijangka. Terima kasih kepada keindahan teorem had pusat. Jadi, ia mengutip premium daripada setiap syarikat tersebut dengan mengetahui bahawa hanya sebilangan kecil akan mengalami kebakaran. Tetapi itu tidak mengapa. Premium daripada setiap syarikat lain lebih daripada cukup untuk menampung bayaran pampasan, jadi syarikat insurans boleh mendapat keuntungan setiap tahun. Namun, terdapat 2 masalah utama dengan model perniagaan ini. Salah satunya ialah nasib malang. Walaupun terdapat kecenderungan teorem had pusat, masih terdapat ekor dalam taburan, di mana akibat nasib yang sangat malang, banyak kilang terbakar dalam 1 tahun tertentu. Masalah ini diselesaikan melalui sesuatu yang dipanggil insurans semula. Sebab saya dengar awak suka insurans, jadi saya belikan insurans untuk insurans awak
supaya awak boleh berinsurans semasa awak berinsurans. Setiap syarikat insurans individu menghadapi risiko rendah nasib malang. Jadi syarikat insurans semula menggabungkan risiko itu dengan cara yang sama seperti syarikat insurans menggabungkan risiko bagi syarikat-syarikat yang mereka lindungi. Inilah keajaiban di sebalik industri insurans yang kita orang biasa tak pernah perlu fikirkan sebab semuanya berlaku di belakang tabir. Tetapi segalanya mula menjadi kacau tanpa ia dan anda mungkin tidak akan mempercayai keupayaan syarikat insurans anda untuk membayar anda jika ia tidak wujud. Seterusnya, masalah kedua dengan peringkat pertama skim insurans ialah risiko berkorelasi. Apabila, kebanyakan masa, 3% kilang mengalami kebakaran, sistem ini berfungsi dengan baik. Apabila 97% daripada masa tiada kebakaran dan 3% daripada masa kesemua kilang mengalami kebakaran, semuanya gagal. Sudah tentu, syarikat insurans akan mengaut keuntungan 97% daripada masa, tetapi 3% daripada masa ia akan menjadi muflis. Inilah sebabnya, polisi insurans biasanya mengandungi klausul force majeure yang kebanyakannya melindungi syarikat insurans daripada membuat bayaran apabila punca kerosakan itu saling berkait. Ia mungkin kelihatan seperti helah yang digunakan oleh syarikat insurans untuk menipu tentang pelindungan yang mereka tawarkan, tetapi sebenarnya ia adalah cerminan realiti. Syarikat insurans secara literal tidak dapat membayar semua orang sekaligus. Pelanggan tidak sepatutnya membayar untuk kemungkinan itu dan juga tidak sepatutnya mengharapkan mereka akan menerima perlindungan tersebut. Mungkin anda boleh nampak ke mana arah tujuannya. Fikirkan tentang masalah korelasi dalam konteks bom-bom Ukraine. Untuk insurans berfungsi, mengetahui bahawa kilang saya mempunyai masalah, tidak sepatutnya memberitahu kita apa-apa tentang sama ada kilang anda juga mempunyai masalah. Namun, itu bukan cara kempen pengeboman strategik berfungsi. Mengetahui bahawa hub pengedaran anda telah musnah, membuatkan saya fikir bahawa hub saya juga lebih berkemungkinan musnah. Pengetahuan bahawa Ukraine menyerang sasaran-sasaran ini pun membuatkan semua orang lain berasa tidak selesa. Dan untuk menambah buruk keadaan, semakin banyak saya melihat kemusnahan, semakin besar kemungkinan hub saya juga musnah. Kerana kita semakin mengetahui sejauh mana kempen pengeboman itu. Akibatnya, polisi insurans standar tidak berguna di sini. Ia bukan sekadar soal risiko kemusnahan yang lebih tinggi. Syarikat insurans sekurang-kurangnya boleh menyelesaikan masalah itu dengan premium yang lebih tinggi. Korelasi itulah yang menjadi masalah. Sekarang, masih ada penyelesaian berasaskan insurans di sini. Kaj premium yang tinggi itu dan kemudian cari penanggung insurans semula. Penanggung insurans semula itu kemudian akan menuntut premium yang tinggi juga. Tetapi jika mereka menanggung banyak syarikat insurans lain, mereka boleh menyerap risiko berkorelasi itu dalam satu, selagi risiko berkorelasi itu tidak berkorelasi dengan risiko lain yang mereka tanggung. Di situlah satu lagi masalah timbul, khususnya bagi Rusia. Tidak banyak syarikat insurans semula di dunia. Perniagaan ini memerlukan modal yang sangat besar jika anda mahu memastikan jaminan anda benar-benar boleh dipercayai. Dan kebetulan syarikat insurans semula yang terbaik adalah syarikat-syarikat barat. Jadi sekarang, anda boleh nampak di mana masalahnya. Syarikat-syarikat Rusia mula beralih kepada insurans Rusia selepas pengilhakan Crimea pada tahun 2014 dan pada dasarnya terpaksa berpindah secara mendadak kepada syarikat tempatan selepas pencerobohan tahun 2022. Syarikat-syarikat insurans itu juga terpaksa beralih kepada penanggung insurans semula Rusia. Tetapi kemudian, kita menghadapi dua lagi masalah. Pertama, penanggung insurans semula Rusia adalah kecil. Terlalu kecil untuk tugas yang dihadapi hari ini. Kedua, dan di sinilah perkara menjadi pelik. Penanggung insurans semula mempunyai insurans semula mereka sendiri yang dipanggil retrosesi. Betul tu, saya dapatkan anda insurans untuk insurans anda supaya anda boleh menginsuranskan semasa anda menginsuranskan semasa anda menginsuranskan. Penyedia retrosesi menghadapi risiko paling tinggi. Jadi mereka perlu menjadi lebih besar dan mengurangkan risiko mereka dengan meluaskan jangkauan mereka sebanyak mungkin. Taufan di Florida dan gempa bumi di Taiwan adalah antara perkara yang paling tidak berkait. Jadi mereka masih boleh berasa sedikit tenang. Dan pada hari di mana anda boleh mengumpulkan maklumat ini dan sentiasa selangkah di hadapan saya rasa anda boleh nampak masalah di sini. Penanggung insurans semula Rusia tidak mempunyai akses kepada retrosesi. Tepat sekali.
kerana ia memerlukan akses kepada pasaran global. Itu meninggalkan penanggung insurans pilihan terakhir, iaitu negara Rusia sendiri. Dan setakat ini, perniagaan Rusia tidak mendengar banyak daripada kerajaan selain kata-kata simpati dan doa. Walaupun dengan bencana alam, kerajaan secara rutin menjadi syarikat insurans de facto apabila tiada syarikat sebenar yang mahu terlibat dengan situasi tersebut. Mereka secara efektif menagihkan kos akibat buruk itu kepada semua orang di negara tersebut. Dalam kes Rusia, ini memang wajar. 4 tahun lalu, Kremlin telah menetapkan bahawa akan berlaku perang berskala penuh di Ukraine. Jadi apabila perang itu kembali ke Rusia, negara secara keseluruhan sepatutnya bertanggungjawab atas kerosakan yang berlaku. Adalah tidak masuk akal bagi sebuah syarikat swasta untuk memikul beban perang. Tetapi tidak, Kremlin tidak melihatnya begitu. Dan kekurangan bantuan serius, selain janji pinjaman dan pelepasan cukai, menimbulkan persoalan tentang apa yang difikirkan oleh Kremlin di sini. Kerana setiap rakyat Rusia yang terlibat dalam e-dagang kini terpaksa menanggung sendiri kos perang. Tebakan terbaik saya untuk menjelaskan kekurangan tindakan ini adalah gabungan dua faktor. Pertama, Kremlin memang tidak mampu untuk melakukannya. E-dagang merangkumi kira-kira 8% daripada KDNK jika kemusnahan Wildberries dan seumpamanya juga menjejaskan penjual pihak ketiga mereka. Dan itu sebelum sektor-sektor lain terlibat, seperti peruncit makanan yang sedang mempertimbangkan untuk mengecilkan pusat pengedaran mereka bagi mengelakkan masalah yang sama. Kremlin tidak mempunyai kecairan untuk membayar ganti rugi sebanyak itu. Jadi, kecuali dengan mencetak wang dalam jumlah yang sangat banyak, yang mana ahli ekonomi Rusia tahu adalah ideal yang buruk atas pelbagai sebab lain, ingat, Kremlin sedang rasa tertekan dari segi keuangan sekarang akibat kehilangan pendapatan daripada penapisan minyaknya. Itulah sebabnya terdapat kabar angin bahawa Rusia akan meninggalkan perekrutan kontrak dan beralih kepada mobilisasi 500,000 orang dalam masa 2 bulan kerana pilihan kedua itu jauh lebih murah. Dan apa saja wang tunai yang Rusia ada sekarang disimpan dalam peti besi untuk melindungi diri daripada masalah penularan yang boleh membawa risiko sistemik kepada keseluruhan sistem keuangan Rusia. Kali terakhir kita bercakap tentang Wildberries, kesimpulan utamanya ialah syarikat itu tidak menunjukkan masalah seperti itu berdasarkan apa yang diketahui secara umum. Sebaliknya, Kremlin boleh tidur lena malam ini, gembira kerana telah memindahkan satu lagi beban kos perang kepada mangsa yang tidak menyedari apa-apa. Atau sekurang-kurangnya, para pembuat dasar di sebalik tembok kubu itu boleh cuba tidur lena, selagi rakyat Rusia yang marah tidak mula berarak di jalanan. Jadi, apakah kesimpulan utama kita untuk hari ini? Serangan Ukraine terhadap Wildberries terus berlaku dan nampaknya sedang merebak ke sasaran berkaitan yang lain. Syarikat insurans Rusia tidak dapat menangani masalah ini disebabkan oleh gabungan skopnya yang luas dan sekatan ekonomi barat sebelum ini. Dan Kremlin setakat ini tidak mengambil peduli untuk menangani masalah tersebut, walaupun mereka satu-satunya pihak yang boleh berbuat demikian pada masa ini. Sementara itu, anda boleh mengimbas kembali bagaimana semua ini bermula dengan membaca salah satu daripada 2 buku hebat ini yang membincangkan asal-usul perang tersebut. Semak penerangan video untuk maklumat lanjut mengenai buku-buku tersebut. Dan jika anda menikmati video hari ini, sila suka, kongsi dan langgan dan saya akan jumpa anda esok. Jaga diri.